Salam sejahtera dan salam damai kasih kepada semua murid cikgu. Hari ini kita akan meneruskan PDP kita, iaitu berkaitan tentang pendarapan dua matriks. Okey, secara umumnya untuk mendarab dua matriks A dan matriks B, bilangan lajur matriks A mesti sama dengan bilangan baris matriks B. Maksudnya di sini, ini sekiranya di sini adalah 2 dan ini 2, maka matriks kedua-dua matriks ini boleh didarab. Okey, sekiranya di sini 3, di sini 1, matriks itu tidak boleh didarab. Okey. Baris bagi matriks A dengan lajur bagi matriks B ialah peringkat matriks yang terhasil apabila kita sudah mendarabkan kedua-dua matriks ini. Kita lihat kepada contoh. Okay, sekarang kita menentukan sama ada setiap pasangan matriks yang berikut boleh didarab ataupun tidak. Okey, contoh A. Ini adalah darab walaupun dia tidak tulis darab di sini. Kalau dia operasi tambah tolak, dia ada operasi di tengah-tengah matriks ini. Tetapi kalau matriks itu tidak ada operasi di tengah-tengah, makanya itu adalah pendarapan matriks. Okey, sekarang kita nak tentukan sama ada kedua-dua matriks ini boleh didarab ataupun tidak. Jadi langkah pertama, kita kena tulis dahulu peringkat matriks yang pertama ini. Okey, berapa baris kelas? 1, 2. 2 dengan 1, 2. Okey, maksudnya baris peringkat matriks ini adalah 2 dengan 2. Okey, yang satu ini berapa baris? 1. Berapa lajur? 1, 2. Okey, sekarang kita lihat 2 ini sama tak bilangan lajur dengan bilangan baris ini? Sama ke tidak? Kalau tidak sama, maka matriks ini tidak boleh didarabkan. Okey, kita tengok contoh B. First, kita kena tengok peringkat matriks dahulu. Okey, ini ada berapa baris? 1, 2, 3. Ada 3 baris. Ada berapa lajur? 1, 2. Okey, ada 2 lajur. Okey, ini peringkat matriks dia 3 dengan 2. Manakala ini sama dengan peringkat ini tadi, betul? 1, 2. 2 dengan 2. Okey, sekarang kita lihat di tengah-tengah ini. Adakah sama? Okey, kalau dia sama, maka kedua-dua matriks ini boleh didarabkan. Okey, sekarang kita lihat apabila kita sudah mendarabkan, apakah peringkat matriks yang terhasil. Okey, ini kita lihat baris dengan lajur di belakang. Peringkat yang terhasil ialah 3 dengan 2. Apabila kita mendarabkan kedua-dua matriks ini, maka matriks yang terhasil adalah 3 dengan 2. Okey, soalan C. Kita tentukan dulu peringkat matriks. Berapa peringkat matriks ini kelas? Berapa baris? 1, 2. Okey, 2 baris. Berapa lajur? Ada 1. Okey. Sekarang kita tengok yang kedua. Sama ke tidak peringkat? Sama, iaitu 2 dengan 1. Okey, sekarang kita lihat tengah-tengah ini. Ini adalah lajur, ini adalah baris bagi matriks yang kedua. Adakah sama? Tidak. Kalau tidak sama, maka matriks ini tidak boleh didarabkan. Okey, soalan D. Tentukan peringkat matriks. Berapa bilangan baris? 1. Berapa bilangan lajur? 1, 2. 2. Okey, yang ini apa peringkat matriks ini? 1, 2. 2 dengan 1, 2. 2 dengan 2. Okey. Sekarang ni kita tentukan yang tengah-tengah ini. Adakah sama? Sama. Kalau sama, maka matriks itu boleh didarabkan. Okey, kalau matriks itu sudah dapat didarabkan, jadi matriks yang terhasil lah kita tengok yang di depan ini. Jadi peringkat yang matriks yang terhasil apabila kedua matriks ini didarabkan ialah 1 dengan 2. Senang sahaja. Asalkan di sini kamu mesti tahu bagaimana membaca peringkat matriks. Lah kelas, sekarang kita pergi ke proses pendarapan dua matriks. Okey.
Penerapan dua matriks ini ada beberapa langkah. Cikgu harap semua fokus dan lihat cara pengiraan ini. Okey, langkah pertama, salinkan kedua-dua matriks ini semula ke bawah sini. Okey, lihat. Negatif 4, 1, 5, 3. Okey, matriks atas ini cikgu tolakkan ke atas. Sebab tu dia berada seperti ini. Negatif 2, 0, 1, negatif 6. Ini adalah langkah pertama. Langkah kedua ialah kamu kena buat baris. Okey, di sini ada berapa baris? Ada 2 baris, iaitu barisan pertama dengan barisan yang kedua. Kita lihat baris ini ya. Kalau ada 3 baris, kamu buat 3. Kalau ada 1 baris, 1 baris saja. Kemudian ini ada berapa lajur? Ada 2 lajur. Kalau ada 3 lajur, kamu buat 3. Kalau ada 1 lajur, kamu buat 1. Okey, ada nampak tak persilangan di sini? Di sini ada 4 persilangan kelas. Ada persilangan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. 4 persilangan ini merupakan jawapan daripada hasil penerapan 2 matriks ini. Okey, sekarang kita hitung titik persilangan yang pertama ini menggunakan barisan pertama dengan lajur yang pertama. Barisan pertama, lajur pertama. Okey, langkah dia ialah tengok betul-betul. Negatif 4 didarabkan dengan negatif 2. Negatif 4 darab dengan negatif 2 tambah 1 darab dengan 1. Jadi, kita tekan jawapan. Okey. Negatif 4 darab dengan negatif 2 tambah 1 dengan 1. Jawapan dia ialah 9. Jadi, titik persilangan yang pertama, jawapan dia ialah 9. Okey. Titik persilangan yang kedua. Okey. Titik persilangan yang kedua, kamu lihat barisan pertama dengan lajur kedua. Maksudnya, barisan pertama, lajur kedua. Okey. Barisan pertama, negatif 4 didarabkan dengan 0 tambah 1 didarabkan dengan negatif 6. Okey, sekarang kita tekan ke kalkulator. Negatif 4 kurungan 0 tambah kurungan 1 negatif 6. Jawapan ialah negatif 6. Jadi, jawapan persilangan yang kedua ialah negatif 6. Okey, sekarang kita hitung pula titik persilangan yang ketiga. Maksudnya, kamu guna baris kedua ini dengan lajur pertama. Baris kedua, lajur pertama. Okey, cara dia sama macam tadi. 5 kurungan negatif 2 tambah 3 kurungan 1. Okey, kita tekan ke kalkulator. 5 kurungan negatif 2 tambah 3, 1. Jawapan ialah negatif 7. Jadi, jawapan sini adalah negatif 7. Okey, yang terakhir. Menggunakan baris yang kedua, lajur kedua. Baris kedua, lajur kedua. Okey, cikgu tulis sini ya. 5 kurungan 0 tambah 3 kurungan negatif 6. Okey, sekarang kita tekan ke kalkulator. 5 kurungan 0 tambah 3 kurungan negatif 6. Jawapan dia adalah negatif 18. Jadi, jawapan sini adalah negatif 18. Maka, jawapan yang terhasil untuk penerapan matriks ini adalah 9, negatif 6, negatif 7, negatif 18.
Okey, sekarang kita pergi ke contoh B. Sama macam contoh A, kita sediakan tapak untuk pengiraan dahulu. Okey, -2, 5, 0, 4. Cikgu letak di tepi. Dan 38, cikgu letak di atas. Jangan dekat sini, kena di atas itu. Okey, kemudian langkah yang kedua ialah kita buat apa? Bina line. Ada berapa baris di sini? Ada 2. 1, 2. 1, 2. Dan ada berapa lajur? 1. Jadi kita buat 1 lajur. Okey, nampak tak persilangan di situ? Ada berapa persilangan kelas? Ada 2, iaitu yang pertama dengan yang kedua. Okey, langkah dia sama macam yang cikgu sudah ajar tadi. Kita untuk mencari yang ini, kita tutup yang ini. Jangan tengok. Maksudnya kita guna baris pertama dengan yang ini sahaja. Boleh? Okey, cikgu tutup. Cikgu tutup. Okey. Jadi kita mula mengira -2 kurungan 3. -2 darab 3 maksudnya tambah, mesti tambah bukan tolak. 5 kurungan 8. Maksudnya -3 dengan -2 sama dengan -3. 5 ini sama dengan 8. Lepas tu kita tekan kalkulator. Okey. -2 kurungan 3 tambah kurungan 5 kurungan 8. Okey, jawapan dia adalah 34. Okey, di sini jawapannya 34. Okey, yang kedua kita hitung titik persilangan yang kedua menggunakan baris kedua ini. Nampak? Baris kedua dengan 38 ini. Sifar 4 dengan 38 ini. Okey, mula-mula kita tulis sifar 4 tambah sifar darab dengan 3. Sifar dengan 3 tambah 4 dengan 8. Sifar dengan 3, 4 dengan 8. Okey, lepas tu kita hitung. Guna kalkulator. Sifar 3 tambah 4 kurungan 8. Jawapan dia adalah 32. Di sini jawapannya 32. Jadi jawapan penerapan dua matriks ini adalah 34 dengan 32. Boleh tak kita tulis jawapan seperti ini? 34, 32. Boleh ke tidak? Tidak. Salah. Kamu kena ikut. Kalau di atas bawah, kamu kena tulis atas bawah. Kalau di kiri kanan, kamu pun ikut tulis kiri kanan. Ikut bentuk ini kelas. Okey? Okey, sekarang kita pergi ke contoh yang ketiga. Okey, seperti biasa, kita salin semula matriks ini ke bawah. -1, 4 dengan 2, 5. 25 ini kita tolak ke atas. Maksud sebab tu dia ke atas. Tengok dia tidak sebaris dengan sini. Cikgu sudah tolak dan dia ke atas. Okey, langkah kedua buat line. Line pertama. Ada lagi tak benda di bawah? Tak ada kan? Jadi dia ada satu line saja. Jadi ada berapa line menegak? Hanya ada 1. Ada berapa tempat persilangan? Ada 1 saja. Maksudnya di sini jawapan ini cuma ada 1 sahaja jawapan dia. Okey. Jadi macam mana cara pengiraan? Sama macam yang sebelum ni. -1 didarabkan dengan 2. Tambah 4 darabkan dengan 5. Kita tekan kalkulator. -1 kurungan 2 tambah 4 kurungan 5. Okey, jawapan dia adalah 18. Jadi 18 sajalah jawapan dia. Jadi di sini maksudnya ada jawapan 18. Okey, apa nama peringkat matrik ini? Berapa baris? Ada 1 baris. Ada berapa lajur? 1. Maksudnya peringkat matriks ini adalah 1 dengan 1.
Oke, sekarang kita pergi ke contoh yang keempat. Oke, langkah pertama ialah tulis dahulu semua matriks ini. Oke, sifar -5, 2, 1. Kita letak di atas. Oke, sekarang di sini kita buat line. Line ini ada berapa? Line melintang ada 1 sahaja. Line menegak ada berapa? 2, 1, 2. Oke, di sini ada berapa tempat persilangan? Ada 2. Maksudnya nanti jawapan dia ada 2. Oke, sekarang kita hitung. Untuk menghitung line titik persilangan yang pertama ini, kita kena tengok line barisan ini dengan lajur pertama ini. Ini dengan yang ini. Oke, sekarang kita hitung. -3 kurungan sifar tambah kurungan 4 kurungan 2. Oke, kita tekan ke kalkulator. -3 kurungan sifar tambah 4 kurungan 2. Oke, jawaban dia adalah 8. Maksudnya di sini 8. Oke, sekarang kita tengok titik persilangan yang kedua. Maksudnya kita guna ini dengan ini. Oke. -3 dengan -5 tambah 4 dengan 1. Oke, tekan ke kalkulator. -3 kurungan -5 tambah 4, 1. Jawapan dia adalah 19. Oke, jadi di sini adalah 19. Oke, kita tulis jawapan ikut ini ya. 8, 19. Boleh tak kita tulis 8, 19? Tidak boleh, sebab titik warna merah ini dia melintang seperti ini, bukan menegak. Sekarang kita pergi ke proses penyelesaian masalah yang melibatkan penerapan matriks. Maksudnya soalan ini dia akan suruh kamu cari nilai X, nilai Y, nilai Z, nilai P ataupun nilai Q ataupun sebagainya. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Penerapan dua matriks menghasilkan jawapan 18, 12, -12, -8. Cari nilai X dan nilai Y. Langkah pertama, kena buat tapak seperti yang cikgu sudah ajar tadi, tapak pengiraan. Oke, di sini kita letak 3X, atas ini kita letak Y 4. Oke, langkah yang kedua ialah apa kelas? Kita bina garis. Ada berapa garis di sini? Ada 2 garis melintang. Oke, 3 dengan X. Ada berapa garis menegak? Ada 2. 1, 2. Oke. Di sini tempat persilangan ini ada 4. Yang berwarna merah ini adalah tempat persilangan. Maksudnya jawapan 3X darabkan dengan matriks Y4 ini. Jadi jawapan ini sudah tersedia, yaitu 18. Cikgu terus tulis 18, 12, -12, -8. Oke, sekarang kita hitung dahulu yang ada Y ataupun X. Kita nak hitung X pun boleh, kita nak hitung Y pun boleh. Kita hitung Y terlebih dahulu. Oke. Untuk mencari Y, kita kena tutup ini. Nampak tak? 3 darab Y sama dengan 18. 3 darab Y sama dengan 18. Oke, jadi kita tulis persamaan di sebelah sini. 3Y, maksudnya 3 darab Y, 3 darab Y sama dengan 18. Oke, macam mana nak cari Y? Bahagi berapa sini? Bahagi 3. Ini pun bahagi 3. Jadi nilai Y sama dengan, oke, tekan ke kalkulator. 18 bahagi 3. Jawapan dia adalah 6. Ini adalah jawapan Y. Oke, sekarang kita nak cari X. X. Kalau X, ini dengan ini. Betul ke tidak? Ini dengan ini. Maksudnya X darab Y sama dengan -12. Oke, cikgu tulis jawapan dahulu di sini. Jawapan pula. Cara pengiraan X
darab Y. X darab Y sama dengan negatif 12. Tapi Y tadi kita sudah tahu berapa nilai Y? Ialah 6, betul? Jadi kita masukkan Y di sini. Tapi cikgu letak 6 Y di depan lah. X sama dengan negatif 12. Nampak? Jadi macam mana nak cari nilai X? Bahagi berapa? Bahagi 6. Bahagi 6. Jadi X sama dengan, tekan kalkulator. Negatif 12 bahagi 6. Negatif 12 bagi 6. Jawapan dia negatif 2. Makanya X sama dengan negatif 2. Y sama dengan 6. Oke, sekarang kita pergi ke contoh B. Oke, langkah yang pertama, sediakan tapak untuk pengiraan. Oke, cikgu letak di sini X. Di sini adalah 1. Atas sini adalah 2. Negatif 1. Negatif 3. 4. Oke, langkah seterusnya ialah kita bina line. Ada satu line melintang, ada 2 line menegak. Oke, di sini ada berapa persilangan? Ada 2, betul? 1 dengan 2. Maksud persilangan ini tadi ialah jawapan. Yaitu di sini ialah nombor 5. Di sini ialah Y. Oke, maksudnya di sini ini darab dengan yang ini menghasilkan 5. Oke, sekarang kita nak cari nilai X. Ini kita tutup dahulu. Oke, kita tulis jawapan dahulu. Tulis langkah dahulu. X darab dengan 2 tambah 1 darab dengan negatif 3. Jawapan yang terhasil adalah 5. Oke, X darab 2, 2X. Oke, 1 darab negatif 3. Oke, kalau tidak tahu, tekan kalkulator. 1 darab dengan negatif 3. Jadi jawapan dia adalah negatif 3. Sama dengan 5. Oke. Sekarang siapa pindah? Untuk mencari X, X jangan pindah dahulu. Yang pindah ini dahulu adalah negatif 3. Pindah ke belakang, dia akan jadi positif. Di sini 2X sama dengan 5 tambah 3. Ini pindah sini jadi positif. Oke, 2X. 5 tambah 3, 8. Oke. Macam mana nak cari X? Bahagi 2. Bahagi 2. Jadi, X sama dengan 4. X sama dengan 4. Oke, sekarang kita pergi ke untuk mencari Y. Untuk mencari Y, ini kita tutup. Jadi kita buat darab X1 dengan negatif 1. 4 ini menghasilkan jawapan Y. Oke, kita tulis X dengan negatif 1. X dengan negatif 1 tambah 1 dengan 4 sama dan menghasilkan jawapan Y. Oke, sekarang X ini tadi berapa kelas yang kita sudah kira? 4 kan? Jadi di sini adalah 4 negatif 1 tambah 1 4 sama dengan Y. Oke, sekarang kita hitung menggunakan kalkulator. 4 kurungan negatif 1 tambah 1 4. Jadi jawapan dia adalah sifar. Jadi Y sama dengan sifar. Oke, contoh yang terakhir. Langkah dia sama saja. Sediakan tapak dahulu. 2, 3, negatif 1, 1. Oke, di sini adalah 6, 3, sifar, negatif 2. Oke, ini langkah pertama. Langkah kedua, buat line. Ada 2 line melintang, 2 line menegak. Oke, tempat persilangan ini adalah jawapan. Jawapan sudah tersedia di sini. Jadi kita isi jawapan dia dahulu. Ini adalah X, ini adalah Y, negatif 6, negatif 5. Oke, untuk mencari nilai X ini, kamu guna barisan pertama dengan barisan yang kedua. Barisan pertama, barisan yang kedua. Yang lain boleh tutup. Yang lain boleh tutup supaya tidak mengelirukan kamu. Oke, jadi cara dia adalah 2 kurungan 6 tambah 3
hubungan sifar. Yang ini sama dengan berapa kelas? Sama dengan X. Dapatlah kamu nilai X itu. Kamu hitung nanti guna kalkulator. Boleh? Cikgu tidak hitung, kamu yang hitung. Oke, sekarang kita nak cari Y. Ini adalah Y, betul? Oke, jadi kita tutup yang ini. Ini pun kita tutup. Jadi, 2 darab 3 tambah 3 darab negatif 2 sama dengan Y. Jadi, itulah jawapan Y nanti. Jadi, cikgu nak kamu kira sendiri. So, setakat ini pembelajaran kita. Nanti cikgu akan postkan latihan pada grup WhatsApp kita. Latihan itu sila buat pada buku latihan. Dan yang kedua, cikgu nak kamu jawab kuis yang cikgu akan bagi link nanti. Okey, so itu sahaja. Terima kasih kelas.